rambut panjang sampai ke tanah, mata merah, tertaring, tengah tengok sini. Hai guys, selamat datang ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang semula ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu daripada K Studios. Okey, jadi sebelum saya nak mulakan video ni, kalau ada mereka yang bertanya tentang isu kenapa part 3 saya di Santai Chill di take down, adalah ada berlakunya sedikit masalah teknikal yang tak boleh dielakkan, dan saya pun dah reach out dengan Santai Chill, dengan Syuk, dengan Hafiz, dan kami memang terpaksa take down video tu, nak tak nak. Benda ni memang unexpected. Saya pun tak tahu kenapa berjadi macam tu, dan agak terkejut juga sebenarnya. Jadi saya nak buat permohonan maaf secara terbuka kepada semua penonton Santai Chill, penonton-penonton K Studios dan semua penonton di luar sana. Saya minta maaf sangat-sangat, dan saya minta agar semua mendoakan yang terbaik buat saya dan juga K Studios dan juga Santai Chill lah. Jadi kenapa dan sebab apa di take down tu korang tak perlu tahu. Cukuplah hanya saya dan warga Santai Chill je yang tahu kenapa dan apa sebabnya. Jadi saya dah gantikan dengan video yang baru, so nanti korang boleh tengok part 3 yang terbaru yang akan di-upload nanti di Santai Chill. Jadi kepada mereka yang belum lagi menonton episod lepas, korang boleh pergi tengok dekat K Studios punya page. Dan kepada mereka yang baru lagi datang ke K Studios, hai, selamat datang ke K Studios untuk Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu. Jadi kepada mereka yang belum lagi subscribe ke K Studios, jangan lupa untuk subscribe, turn on bell notification, dan juga share video ni kepada semua rakan-rakan anda yang meminati dan juga merupakan seram psika sama seperti anda. Dan jangan lupa untuk komen di bawah sebagai tanda sokongan untuk K Studios. Okay, jadi guys, untuk hari ni kita ada dapat cerita yang baru daripada pendengar K Studios. Kali ni kita akan travel jauh sikit, iaitu kita akan travel ke Sabah, di mana pencerita ini diberi nama sebagai Dian, bukan nama sebenar, menceritakan tentang pengalaman dia semasa waktu kecil dahulu dengan tajuknya Kakak Cantik Ngenson. Jadi kisah ni bermula sewaktu pada usia dia ni masih kecil. Jadi kawasan perumahan dia ni adalah terletak di kawasan pendalaman kat Sabah tu. Jadi kiranya dia punya rumah ni jauh lah dengan bandar, dan juga macam ada dekat area-area hutan macam tu. Jadi pada satu hari ni, mak si dia ni minta tolong kepada dia dan juga kakak-kakak dia yang lain untuk pergi ke kedai membeli kopi. Sebab ayah dia ni ada habit di mana pas pukul 9 malam ataupun lepas waktu makan malam, dia akan nak minum kopi. Jadi kopi dekat rumah dia habis waktu tu. Jadi nak tak nak, mak dia minta tolong kepada dia dan juga kakak dia untuk pergi ke kedai membeli kopi. Okay, jadi jarak antara kedai dan rumah dia tu agak jauh sebenarnya, dan macam diorang nak kena menapak jugalah, sebab yelah, rumah dia kan macam pendalaman kan. Jadi dia nak kena jalan jauh sikit. Jadi masa tu umur si dia ni dalam lingkungan 11 tahun. Akak dia seorang ni 13 ke 14. Yang seorang lagi ni umur dia 17. Okay. Jadi masa dalam perjalanan dia untuk pergi ke kedai tu, diorang kena melalui beberapa kawasan rumah, dan juga kena melalui satu masjid ni. Jadi di sebelah masjid tu ada kawasan lapang, tanah lapang. So biasa kat kawasan tu akan ada budak-budak yang akan main lah waktu petang, bermain-main, main kejar-kejar dan sebagainya pada waktu petang. Jadi masa dia dan kakak-kakak dia sampai ke kawasan tu, waktu dah malam dah ni, dah gelap dah. So memang kawasan tu memang gelap gelita gila. Bila dia sampai dekat kawasan tu, apa yang dia nampak ialah ada satu sosok berwarna putih, rambut panjang sampai ke tanah, mata merah, tertaring,
tengah tengok si Dian. Jadi apa yang didescribekan oleh si Dian ni adalah dia melihat kakak cantik. Jadi dia kata masa tu dia memang dapat tengok muka dia fully, dan dia kata muka dia memang sangat tidak berapa cantik, dan juga dia tak tahu sebenarnya itu apa benda. Masa tu dia terpinggir-pinggir, tak tahu itu sebenarnya apa. Jadi dia pun macam meneruskan perjalanan dia dan ignore lah benda tu dekat padang tu. Jadi masa di dalam perjalanan tu, berjalan melalui kawasan lapang tu, benda tu sentiasa memerhatikan dia je. Dan dengan perlahan-lahan benda tu macam dia berdiri, tapi dia macam berjalan mengesot, kata si Dian lah, dan mengekori diorang ni sampailah ke kawasan kedai. Jadi sebenarnya memang agak jauh untuk rumah dia ni ke kawasan kedai tu, memang dia kena menapak sikit lah. Jadi bila sampai di kedai, dekat kedai tu ada satu kedai, and then sebelah kedai tu ada pokok besar, dan dia tunggu di situ sambil melihat si Dian ni dengan kakak-kakak dia beli barangan kat kedai tu lah. Dia perhatikan je, dia perhati dan dia sengih, dia lihat dia dengan mata dia yang merah tu apa semua. Jadi lepas diorang dah habis beli barang ni, diorang pun geraklah balik. Masa gerak balik, benda tu ikut juga. Tapi bila sampai dekat kawasan padang tu, dia berhenti, dia tak ikut dah. Dan masa Dian berlalu pergi daripada kawasan tu, dia terdengar suara tangisan dan juga ketawa kecil datang daripada makhluk tu. Jadi bila dia sampai ke rumah, so dia tak bagi tahu dengan kakak-kakak dia ni apa yang dia nampak. So dia pun macam ignore lah benda tu dan dia tidur. Jadi pada masa dia tidur tu, dia macam mengalami mimpi yang teruk. Dia terbayang-bayangkan benda tu sampai dia mengigau, dan akhirnya dia kerasukan. Tahap kerasukan dia tu, dia menjerit-jerit, mengacau-acau sampai mak bapak dia pun terkejut, takut tengok keadaan dia. Jadi macam malam tu dia cuba redakan keadaan Dian, dan pagi besok tu dia bawa Dian untuk pergi ke klinik lah. Sebab mak bapak dia tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Jadi masa sampai ke klinik, bila doktor cek, doktor kata dia tak ada apa-apa, dia sihat. Jadi sebabkan risau, macam ada benda yang tak kena, sebab dia nampak tak sihat tapi doktor kata sihat. Okay. Jadi mak ayah dia pun bawalah pergi berjumpa dengan orang yang pandai berubat dan tengok-tengokkanlah si Dian ni. Jadi bila dia jumpa dengan orang tu, dan orang tu terus kata dia ni terkena sampuk, macam tertegur. Ada makhluk dekat kawasan tu lah. Dan barulah si Dian ni buka cerita dengan kakak dengan mak dia tentang apa yang berlaku pada malam tu sebenarnya. Jadi kakak dia ni macam agak terkejut lah, sebab rupanya pada malam tu pun sebenarnya kakak dia memang tak nampak, tapi bulu roma sampai ke tengkuk ni berdiri dan dapat bau harum ciuman yang kurang enak, bau yang sangat busuk dia malam tu. Jadi lepas dia dah berubat dengan orang pandai tu, alhamdulillah keadaan dia kembali sembuh dan dia tak lagi diganggu oleh makhluk tu. Jadi kepada apa yang dia dengar adalah kawasan tu memang kawasan dia lah, dia macam penunggu dekat kawasan tu. Jadi kepada mereka yang jumpa dia pada malam tu, memang kira rezeki lah, memang kira tuah, sebab dia memang duduk dekat kawasan tu. Jadi macam orang kampung dekat sekitar kawasan tu sebenarnya dah terbiasa terjumpa dengan benda tu. Bertuahnya adalah dia tak ikut sampai ke rumah. Jadi pas daripada kejadian tu, memang dia tak berani lagi nak keluar malam. Kalau nak beli barang ke, nak beli apa ke, dia akan settlekan pada waktu siang. Jadi itulah dia perkongsian cerita daripada pencerita kita daripada Sabah, iaitu Dian. Walaupun macam tak panjang, macam simple, pendek, tapi guys, sebabkan dia jumpa tu guys, dia kalau jumpa daripada depan ni, dia punya aura dia lain macam sikit. Okay, itu adalah untuk cerita yang pertama. Okay, untuk cerita yang kedua pula, saya akan menceritakan pengalaman saya semasa saya pergi ride ke Taiping. Tapi masa ni tak ramai lah, ada 3 orang sahaja. Dan pada masa tu, kami bertempat di sebuah resort ataupun hotel yang saya tak akan sebutkan namanya, yang di mana indah khabar dari rupa. Dan saya bagi tajuk ni sebagai tempat tinggal berhantu.
Okay, jadi seperti mana yang korang tahu dan seperti mana yang pernah tengok episod yang sebelum ni, saya ada geng motard saya sendiri. Maksudnya saya ada geng motor saya sendirilah. Okay, jadi pada era-era yang di mana saya dah nak stop untuk main motor ni, saya punya leader ajak saya dengan seorang lagi kawan baik dia ni untuk pergi ride. So kita orang bertiga sahaja masa tu, tak ramai. So saya ni jenis yang suka ride tak ramai-ramai. Sebab bila ramai, kita akan jadi lagi susah. Sebab masing-masing ada perangai masing-masing. Jadi pada saya, lagi minima jumlah orang yang pergi ride tu, lagi mudah untuk saya sampai ke destinasi. Okay, jadi pada masa tu kita orang decide untuk pergi ke Taiping. Jadi lepas pergi Taiping tu, kita akan pergi ke beberapa tempat lain lah. Kita pergi Teluk Intan dan sebagainya. Kira macam like tour lah masa tu. Sebelum zaman-zaman saya nak menamatkan zaman main motor saya tu. Okay, jadi pada masa tu, kami berkumpul dekat Petronas, dekat Dorang Tunggal. Macam biasa, tempat biasa juga kita kumpul. Sarapan dan bagai apa semua. Dan kita orang gerak dalam pukul 9 macam tu. So, bila kita orang gerak daripada pagi tu semua, lalu highway dan sebagainya. Dan kita orang sampai dekat area Taiping tu dah dekat malam sebenarnya, dalam pukul 7, 8 macam tu lah. Sebab bila 3 orang ni, kita tak banyak berhenti tau. Jadi perjalanan masa tu jadi lagi cepat. Okay, jadi pada malam tu, sebelum kami pergi ke hotel yang saya nak duduk ni, kita orang stay dekat rumah kawan kita orang yang dekat Taiping ni dulu. So dia bagi tempat satu malam lah. Jadi malam tu tak ada masalah, kami lepak semua macam biasa. Pada esok hari, kita orang ni dah nak berangkat pergi ke homestay, ataupun bukan homestay, dia hotel sebenarnya. Ke hotel tempat yang kita nak tidur ni lah. Jadi pada masa saya booking tu, saya memang akan sentiasa diberikan tugas untuk booking. Macam untuk booking ke dan sebagainya, memang tugas tu diberi kepada saya. Sebab macam diorang ni tak berapa arif ataupun pandai tentang benda-benda macam ni. So diorang serahkan pada saya lah. Okay, jadi saya dah booking. Jadi pada masa saya booking tu, saya terjumpa satu hotel yang sangat cantik. Gambar dia memang lawa. Dan korang takkan expect pun yang tempat tu tak. Maksudnya, secara dia promotekan benda tu memang cantik. Setiap gambar dia semua lawa. Tak ada gambar yang lain pun daripada yang lain. Dan tempat tu memang sangat besar sebenarnya. So pada masa tu kita orang memang cari tempat yang bajet, sebab kita orang tak ada kuantiti wang yang cukup ataupun wang yang banyak time tu. Sebab dia lebih kepada untuk just enjoy berjalan, tak ada nak shopping ke apa kan. So memang kita orang bawa macam duit tu cukup-cukup dan kita orang cuba untuk berjimat lah. Okay. Jadi masa saya tengok dekat booking.com time tu, saya jumpa tempat ni. Okay, saya pun macam saya dah biasa pakai booking.com. So pada mereka yang biasa guna booking.com, kalau korang book, korang takkan bayar deposit dulu tau. Bila sampai dekat tempat tu nanti, baru korang bayar deposit dan bayar duit bilik dan sebagainya lah. Jadi saya tanya diri saya, tempat ni cantik, besar, so macam mana tak? Harga pun murah. Pada masa tu memang kita fikir nak cari harga murah je, sebab duit tak banyak time tu. So leader saya kata, lah, boleh lah, jom lah. Tak belajar daripada kesilapan-kesilapan yang sebelum ni, tetap juga ambil yang murah. So kita orang gerak pergi ke hotel tu dalam pukul 3 lepas kita orang makan tengah hari. Dan bila kita orang sampai ke kawasan hotel tu, nak pergi hotel tu macam agak jauh sebenarnya, macam agak ke dalam sikit. Dan kita orang kena lalu macam kawasan yang agak besar. Dan sampai je hotel tu, bila kita orang park, memang macam hotel berhantu, babe. Sebab apa saya cakap macam tu adalah, tempat tu dah usang, dah lusuh. Korang bayangkan bangunan apartment yang besar, memang cantik, tapi bila korang masuk dekat lobby reception itu, dah berlubang-lubang, ceiling dah pecah-pecah semua. Lepas tu kaunter lobby dia tu satu kaunter kecil, dekat depan tu ada bakul-bakul yang letak kunci bilik. Masa tu saya macam, serius lah ni ke hotel dia? Saya buka tau Google, saya tengok balik. Macam aduh, kena lagi. So memang itulah hotelnya, dan nama yang diberi pun memang itu. Dan saya dah confirm pun dengan receptionist, dan dia kata betul, memang ada terima booking daripada saya, nama saya tertera dekat situ, confirmation semua ada dekat situ. So saya tanya diri saya, macam mana bang, nak stay juga ke sini kan? Sebab saya macam tak dapat feeling yang sedap. Sebab tempat tu memang agak creepy, dan dia ada bagi vibe-vibe yang seram lah sebenarnya. So leader saya kata, sekarang ni hotel tak banyak dan kita tak banyak pilihan. So nak tak nak, kita kena stay jugalah dekat hotel tu. Saya macam, okey lah. So
kita orang bincang untuk stay untuk 1 malam dan kita akan pindah ke hotel lain esoknya. Jadi dah bincang semua dan owner tu pun agree untuk bagi saya tidur 1 malam saja. Dan kita orang bagi alasan lah, macam kata besok nak balik, ada emergency dan sebagainya. Macam owner tu pun accept lah. Receptionist tu adalah owner dia dia kata okay boleh bang, tak ada masalah, dia kata. Okay, saya pun agree lah dengan benda tu. Okay, so kita orang dah dapat kunci bilik dan kita orang pun pergilah kat bilik. Okay, dalam on the way nak pergi ke bilik tu, kan korang biasa kan kalau kita macam apartment kan macam ada dia punya laluan dia yang macam terbuka yang besar tu kan. Saya tak tahu nak panggil dia apa, beranda ke apa ke, saya tak pasti. So bila korang lalu kawasan tu, kau bayangkanlah dengan lampu yang kelip-kelip, dinding yang dah ropak-ropak semua. Memang kawasan tu usang sangat. Saya macam aduh tak apa nak sedap lah. Okay. Jadi tempat yang kita orang tinggal adalah tingkat nombor 3. Bilik saya tak ingat nombor berapa. Dan bila saya buka je pintu, bilik tu memang besar. Sangat besar, sangat cantik. Tapi simple lah. Dia macam ada katil lagi, kerusi dan juga bilik air. Dan kita orang ada balcony kat depan. So balcony tu boleh tengok kat luar lah. So boleh nampak pemandangan kat luar. Jadi agak puas hati jugalah. Dengan harga tu kenalah kiranya kan. Maksudnya tak adalah macam kita orang sia-siakan duit tu tak dapat benda yang kita orang nak. Agak selesa jugalah. So lepas kita orang dah siap letak barang apa semua, kita orang turun bawah pergi mandi dekat swimming pool. Ada swimming pool tempat tu. Dan kita orang makan dekat kafe dia dekat situ. Walaupun hotel tu dah usang, kafe dia tetap harga sama nasi goreng RM10. Time tu lah. Time tu agak mahal dekat RM10 tu. Sebab time tu biasanya kalau kedai-kedai biasa nasi goreng baru RM5 lagi. Jadi kejadian ni adalah di mana kami diganggu pada waktu malam. Lepas kita orang balik daripada lepak, naik ke bilik nak tidur lah. Sebab besok kami nak sambung lagi perjalanan ke tempat lain, nak cari hotel baru. Jadi bila kita naik ke bilik, saya dah memang masa tu kira dah barai dah. Dah penat sangat-sangat dah. Saya pun macam tidur. Tapi malam tu masa nak tidur tu macam agak susah. Macam rasa macam ada benda yang tak kena. Jadi saya cubalah baca ayat-ayat azim dan cuba tidurkan diri. Akhirnya berjaya tidur. Benda ni terkena pada kawan saya. Dia tu dah lambat. Tiba-tiba terdengar ada bunyi langsir ditarik dalam bilik air. Jadi dalam bilik air kita orang tu sebenarnya ada langsir, curtain yang untuk mandi tu. So dia dengar bunyi benda tarik. Trek macam tu. Lepas tu dia macam dah benda tu kan. Lepas tu dia kata dia nampak macam ada benda melintas dekat beranda depan. So tempat tidur kawan saya time tu, dia tidur kat kerusi. So belakang kerusi tu adalah beranda. So kita memang dah tutup langsir dah sebenarnya. Tapi dia kata dia macam dapat lihat macam ada something melintas kat kawasan tu. So masa tu dia macam tak sedar hati dah lah. Dan masa lepas benda tu melintas, gangguan dekat bilik air tu masih lagi bersambung. So dia tak adalah nak bangun, nak pergi tengok ke apa, tak ada. Dia macam ignore saja. Dan dia cuba tidur. So masa dia cuba tidur tu, dia terdengar macam bunyi orang menangis perlahan sangat. So bila dah dalam keadaan macam tu, lagi dia menggigil lah, lagi takut lah kan kita nak tidur kan. Tapi dia cuba tidurkan dia juga. Dia pejam mata. Alhamdulillah dia berjaya tidur. Dan besok pagi bila kita dah sedar, dah bangun, nak check out. Lepas check out tu baru dia cerita dengan kita orang. So dia kata kalau dia tak salah, memang dia rasa macam dia ternampak ada kakak cantik melintas. Cuma dia tak pandang betul-betul lah. Dia terus tidur je sebab dia tak beradilah dengan gangguan yang macam tu. So kawan saya yang lain pun dia kata malam tu diorang memang ada dengar bunyi ada orang berjalan dekat depan dan sebagainya dekat bahagian luar. Sebab dekat kawasan bilik kita orang tu boleh dikatakan kita orang je penghuni. Tak ada, macam kalau selang 2-3 bilik tu pun kosong, tak ada orang. Kita orang je yang ada dekat situ. Floor tu kalau ada pun seorang tu pun dekat ujung, yang seorang lagi dekat belah sana. Tapi takkanlah dia nak jalan malam-malam buta, nak buat apa kan. So dengar bunyi tapak kaki dekat luar dan sebagainya. So masa sekarang ni serius lah kau kena kacau. Cakap serius lah kau kena kacau. Leader saya cakap macam tu lah. Leader saya yang kena malam tu. Jadi tanpa fikir panjang, kita pun memang tak nak duduk situ dah. Saya memang tak akan pergi stay dekat tempat tu. Sampai sekarang pun saya tak pergi lagi tempat tu dah. Saya dah memang mark tempat tu.
Sebab yelah kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. So saya tak pergilah. Kalau ada macam saya pergi Taiping pun, saya akan elakkan tempat tu lah. Nak mengelakkan benda lagi teruk. So Alhamdulillah tak ada gangguan yang teruk pun. Cuma biasalah bila kita ride ni, kalau macam on the way nak balik tu, normal lah kalau saya nampak ada benda-benda dekat hutan dan sebagainya. Sebab biasanya kami akan sampai dekat Melaka ni, kalau kita orang balik biasanya sampai malam. Jarang lah untuk sampai siang tu. Biasanya dia akan cuba juga untuk sampai malam. Jadi saya ni kadang-kadang redor je sebenarnya. Sebenarnya kalau ada yang rider kat luar sana kan, korang mesti macam pernah kena kan benda-benda macam ni kan. Kalau korang nak share cerita dengan kita orang pun boleh, tak ada masalah. Jadi itulah dia pengalaman ride saya di hotel ataupun tempat tinggal berhantu. Jadi itulah dia 2 cerita yang saya nak kongsikan untuk anda semua pendengar K Studios untuk segmen cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Jadi kepada mereka yang di luar sana nak berkongsi cerita dengan K Studios, korang boleh je email kami di kiteofday@gmail.com ataupun telegram je kami di K Studios ataupun WhatsApp je dekat nombor WhatsApp di bawah tu, dan kami akan sampaikan cerita anda di setiap episod K Studios yang akan datang. Dan mereka yang belum lagi subscribe, bila saya tengok dekat analitik kan, ramai yang bukan subscriber yang tengok saya punya video daripada subscriber saya. Jadi saya minta tolonglah sangat-sangat kepada semua yang menonton video saya ni, jangan lupa untuk subscribe, turn on bell notification dan juga share video-video ini kepada rakan-rakan anda yang merupakan seram seeker sama seperti anda juga. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sebagai tanda sokongan untuk K Studios. Jadi kita akan bertemu lagi untuk next video yang akan datang. Apakah yang akan berlaku? Cerita apa pula depan ni? Kita pun tak tahu. Jadi kita akan jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Stay tune. Bye-bye.